Dia perbezaan dia sikit je kefahaman nahwu tu kat situ dalam ayat Quran tu, kita dapat menolak teori Darwin. Bahwasanya makhluk yang Allah jadikan ni baru, kita ni baru. Kita bukan terevolusi. Sebab dia kalau atas Allah nak jadikan Hamzah tu. Lepas tu man, orang kata tu man tu mestilah berakal. Tidak. Man itu maksudnya berdiri atas dua kaki. Makhluk yang ada di tengah bergaduh tu juga berdiri atas dua kaki. Habis siapa yang berdiri atas dua kaki? Jin boleh terbang. Itu semua kan. Jin kan. Ni makhluk betul, the real creatures ni. The real makhluk ni. Yang berdiri atas dua kaki, ada dua tangan, ada juga muka, hidung, mata dan sebagainya. Tapi dia bukan kita. Kejadiannya kejadian yang tidak sempurna. Akalnya tak cukup. Sebab tu Allah Ta'ala tak ajar dia sebelum ni. Dalam ayat seterusnya dalam surah Al-Baqarah kan, dalam ayat 31. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dia kata 30, dia kata ini ja'ala fil ardi khalifah. Dia tak sebut lagi apa nama khalifah tu. Tapi ayat 31 tu dia kata wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maksudnya aku dan diajarnya Adam itu semua nama-nama yang terdapat pada ketika itu di syurga. Maksudnya khalifah itu namanya Adam. Habis macam mana pernah tahu nama Adam? Tu kan ada waw sebelum hamzah tu. Sebelum alif tu kan dia kata wa 'allama. Waw itu ataf atau bersandar kepada ayat 30 tadi. Tak susah pun. Tak susah pun. Kita boleh faham, dia simple je. Itu maksudnya di sini tuan, ya. Perak McLeod. Patut apa? Pinang woman lagi lah 5,000. Dia kata 5,000 tahun. Saya kata bicara dengan Didi yang itu kan, Didi interview kita. Kalau 5,000 tahun Didi, Pinang woman tu menghadapi banjir besar tak? Kalau selepas atau sebelum? Kalau 5,000 tahun selepas. Dia kata kalau 5,000 BC sebelum. Senang je kiraan dia. Ya. Dan kita tengok daripada Pinang woman itu dia kata kerang dan sebagainya kan. Dan saya dapati info tentang yang McLeod tu, dia kata macam bayi kan. Dia jumpa dia macam mengekuk macam tu kan. Seolah-olah dalam janin ibu. Dan ada kajian mengatakan perak man ni menghadap Mekah ke apa ke. Kita kena ingat masa tu tempat yang itu adalah Palestin. Mula-mula kita punya Kaabah itu adalah Palestin. Kiblatnya, kiblat kita adalah Palestin. Kemudian baru je ditukar kepada Kaabah itu. Kena ingat tu. Bila nak kira nak kata dia menghadap apa, Mekah ke, dia menghadap Palestin ke, dia menghadap apa, India ke. Kadang-kadang kedudukan buminya berubah. Kita tak boleh nak ingat bumi kita ni statik 100%. Dia telah berubah. Jadi angka-angka dalam kiraan itu juga berubah. Sikit lagi ada beberapa meter lagi untuk sampai menghadap betul-betul ke Kaabah. Memanglah dulu lain buminya, sekarang dah lain, pergerakan itu sudah berlaku. Jadi kita tak boleh pakai sangat benda tu. Sepanjang bacaan saya, sebab kita info tentang alam Melayu ni kita kurang. Kita duduk di sini pun kita kurang. Tengoklah tadi pun dah diubah-ubahkan info kita. Gunung Jerai itu dulu namanya Pulau Serai. Gunung Jerai itu dia tidak bersambung dengan Banjar Titiwangsa. Yang terpisah dengan Banjar Titiwangsa, Gunung Serai, Gunung Ledang. Gunung Ledang tak bersambung dengan Banjar Titiwangsa. Sebab tu kita dengar cerita Sultan Mahmud kan, nak bina apa, Puteri Gunung Ledang minta bina jambatan, dia tak bersambung dengan Banjar Titiwangsa. Okey. Jadi maksudnya Gunung Jerai itu adalah Pulau Serai. Dia adalah air. Tapi ketika banjir besar bina, tapi sebelum itu dia adalah daratan. Nampak tak? Okey, sebab perak man tadi kita nampak. Okey. Sepanjang pembacaan saya, kitab Arab lah, pembacaan saya kitab Arab, dia mengatakan Adam ini turun di Sarandi. Di tempat bernama Sarandi. Dan kaki Adam tu, tempat jatuhnya kaki Adam tu namanya Baus. Baus. Jadi setakat ni mereka membuat konsensus, saya berdasarkan pada ulama, ia adalah di Sri Lanka. Dan dulu Sri Lanka itu dia tidak terasing dengan India itu.
Bila berlaku perpecahan tu baru terasing. Pulau kan tak ada duduk satu tempat je. Jadi di Sri Lanka itu ada tempatnya nama Sarandik itu. Itu yang saya tahu. Tetapi jika ada perubahan muka bumi dan sebagainya berubah, maka Jerai dulu adalah Sarandik. Wallahu a'lam. Saya punya kenyataan saya ini berdasarkan bacaan dalam beberapa kitab tafsir. Dan Sarandik yang disebut tu adalah di Sri Lanka. Dia kata Sri Lanka. Dulu nama Sarandik. Sri Lanka ni baru je dibuat di Sri Lanka kan dalam tahun 70 je. Dulu Ceylon. Sebelum Ceylon Sarandik. Itu yang saya boleh buat kesimpulan. Maksudnya kalau nak kata Jerai dengan info tadi saya tidak nampak. Okey, tetapi kita tidak tahu perubahan sebab kita tidak ada di perubahan muka bumi, kita tak pasti itu. Kalau berlaku perubahan muka bumi, kemungkinan betul. Sebab ada 1000 kisah dalam alam Sumatera, alam Melayu ni, yang mana tidak dibongkar lagi. Dan kita jumpa Gunung Padang itu pun ada piramid katanya kan, berusia 10,000 tahun yang silam. Jadi mungkin perubahan sejarah itu boleh berlaku. Dan kita kena ingat penulis-penulis kitab tafsir ini berbangsa Arab. Dan orang Arab ni dia tak kenal tempat kita. Dia tak kenal. Dia tak kenal dia panggil apa kita? Syarqul Hind. Dia panggil kita Syarqul Timur India. Jadi orang yang tak kaji sejarah ingat India. Sebenarnya bukan India. Sebenarnya India tu ada 2 takrif. Satu dia panggil Insula India dan satu Peninsula India. Insula India itu adalah kita di luar benua India. Dia panggil insula. Peninsula India di benua India itu sendiri. Jadi siapa menamakan tu? Tu Orientalis penjajah lah yang bagikan kita. Jadi sekarang ini kita sendiri pun tak tahu siapa diri kita. Sudahlah kita tak tahu diri kita sudah tentu tak tahu kajian tempat duduk kita ni, Gunung Jerai ke apa tu. Jadi pendapat mengatakan Nabi Adam turun di gunung, dia mempunyai reason tertentu. Dan kita mesti menghormati pandangan itu. Ada pun buku-buku tafsir klasik ini ditulis orang Arab. Jadi dia sendiri tak kenal tempat kita. Saya sebagai seorang akademisian, saya kena ikut apa yang ada dalam buku tu. Kalau saya tulis artikel, saya katakan semua orang tak terimalah artikel saya ataupun tulisan buku saya. Saya mesti benda yang ada dalam dokumentasi. Tapi pandangan itu saya hormati juga. Okey, kata yang berkenaan dengan Gunung Jerai apa? Saidina Osman pernah datang ke alam Melayu. Tak mustahil. Sebab sebelum wujud Rasulullah SAW sudah ada hubungan. Cuba data tu kita, sebab kita jenis tak kaji ekologi. Berapa kerak sangat kerajaan bagi duit kat kita untuk kaji ekskavasi ni. Prof Mokhtar kaji tu pun Pak Allah yang bagi. Pak Allah kata, Mokhtar kau carilah, kau buat ni apa ni semua. Pak Mokhtar, Pak Allah bagi zaman tu rasa 15 juta. Tu yang dapat buat tu. Lepas tu Pak Mokhtar tak terima lagi. Jadi masalah ekskavasi pun satu masalah besar kepada kita. Kita tidak dapat membongkar benda yang betul. Yang sebenarnya pula dia tanya kita, mana situsnya? Mana buktinya? Buktinya. Saya kan? Haiya. Bukti itu bukannya yang terlalu pegang. Bukti dokumentasi itu, untuk bidang saya dokumentasi sudah cukup. Kalau ada bukti ekologi itu satu bonus. Ya. Jadi saya bersetuju. Kalau Saidina Osman itu sudah baru. Sudah datang ke sini, ramailah. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW tidak masa Jamadil Kubra itu datang ke sini. Ada link dah sebelum ni. Kan tadi kita nampak 475 lagi sebelum Rasulullah lahir dah ada dah berhubungan kat Sungai Batu dan sebagainya. Kalau zaman sahabat Rasulullah datang, itu memang betul lah. Cuma kita perlu cari lagi, kaji lagi. Kalau kata mana buktinya, aku dapat kat carilah. Macam tu. Bagi orang yang memberi maklumat itu, kita berterima kasih. Kerana dia telah membuka kepada ruang yang baru untuk kita mencari gali lagi sejarah bumi kita.